Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kumpulan saya, kumpulan 9 akan membentangkan bab 9 mengenai cabaran keterlestarian etika dan peradaban. Pengenalan, sejarah Malaysia moden pada hari ini adalah suatu kesinambungan sejarah peradaban yang telah bermula seawal sejak sebelum Masihi lagi, sebelum terbentuknya Tanah Melayu dan Malaysia moden. Melupakan kesinambungan sejarah lalu itu adalah suatu kesalahan dan keaiban yang sebenarnya merugikan bangsa Malaysia. Kelestarian etika dan peradaban ialah sesuatu usaha yang berkaitan etika, adab dan nilai-nilai baik yang bersifat lokal dan global oleh masyarakat Malaysia yang dilakukan secara sedar, konsisten dan berterusan. Soalan yang sering bermain di fikiran ialah, benarkah etika dan peradaban memerlukan kelestarian? Jawapannya adalah ya, kerana kejayaan negara bangsa termasuk tamadun barat dan tamadun Islam adalah kewujudan akibat daripada kesinambungan atau pengekalan kepada apa yang telah mereka miliki dan lalui sebelum ini. Hal ini perlu diberi nafas baru dan dikekalkan pada zaman moden sekarang. Kelestarian bermaksud keupayaan mengekalkan sesuatu, manakala di dalam bahasa Inggeris pula, kelestarian ialah sustainability, manakala dalam bahasa Latin ialah sustinere. Terdapat beberapa cabaran kelestarian etika dan peradaban pada masa kini. Antaranya ialah cabaran politik, cabaran ekonomi, cabaran sosial, cabaran psikologi dan pembinaan karakter, dan cabaran globalisasi. Cabaran politik yang dihadapi oleh Malaysia sekarang ialah pembinaan budaya politik dan demokrasi matang, kebebasan bersuara dan pembinaan masyarakat sivil, kerajaan yang telus dan menjaga kepentingan nasional, literasi politik dalam kalangan rakyat, celik sejarah dalam kalangan rakyat, mewujudkan sebuah negara bangsa, semangat cintakan negara dan kurangnya penghayatan dalam aspek kenegaraan. Yang kedua adalah cabaran ekonomi. Cabaran ekonomi yang dihadapi oleh Malaysia sekarang ini ialah mengurangkan jurang antara kaya dan miskin yang semakin melebar, mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat dan generasi muda, keseimbangan ekonomi bandar, luar bandar dan wilayah, pemberdayaan ekonomi Bumiputera dan kaum-kaum lain, peningkatan kepada kualiti dan kemampanan hidup, meningkatkan ekonomi pengetahuan, inovasi dan R&D, ekonomi pertanian, krisis makanan dan keselamatan. Yang tiga ialah cabaran sosial. Antara cabaran-cabaran sosial yang perlu dihadapi oleh Malaysia moden pada zaman kini ialah isu-isu yang berkaitan integriti di pelbagai sektor awam dan swasta, bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan pemersatu rakyat. Penyebaran budaya barat juga ialah cabaran sosial yang perlu dihadapi oleh Malaysia moden. Kurang penghayatan agama, peningkatan kesihatan dan kesejahteraan rakyat, kurang kecintaan terhadap ilmu dan pembelajaran sepanjang hayat, peranan intelektual sebagai pemimpin pencerdasan rakyat dan ummah. Baiklah, saya akan menyambung berkenaan cabaran keterlestarian etika dan peradaban. Cabaran psikologi dan pembinaan karakter. Tanpa jati diri yang kukuh dan ampuh, sesuatu bangsa itu akan ketinggalan jauh ke belakang. Keutuhan jati diri adalah nilai-nilai dalaman yang kuat dan kukuh seperti rajin, yakin diri, positif, kreatif, inovatif, gigih, bersih, jujur dan berintegriti yang dapat diterjemahkan menerusi nilai-nilai luaran. Seterusnya, cabaran globalisasi. Globalisasi boleh memberi impak positif dan negatif dalam pelbagai aspek kehidupan
termasuklah etika dan peradaban manusia. Ramai sarjana telah membahaskan isu-isu berkaitan impak globalisasi kepada manusia sejagat. Impaknya boleh datang dalam pelbagai bentuk yang ketara dan tidak ketara. Bagaimanapun, dalam konteks etika dan peradaban, khususnya pada zaman revolusi industri 4.0, kesannya sangat besar akibat daripada penggunaan total teknologi maklumat yang merentasi pelbagai bidang. Antara cabaran-cabaran besar yang akan dihadapi oleh pembangunan etika dan peradaban adalah peningkatan gejala buli dalam ruang cyber yang terbuka, peningkatan gejala LGBT dan pemikiran underground, krisis ekonomi dan kewangan antarabangsa, penyebaran budaya barat yang meluas dan pengucapan budaya setempat, pelbagai isu resis dan Islamofobia, keselamatan cyber dan data peribadi, kestabilan politik serantau dan global. Cabaran globalisasi berdasarkan konteks. Dalam konteks globalisasi, terdapat beberapa cabaran besar yang perlu dihadapi dalam keterlestarian etika dan peradaban. Dalam konteks alam sekitar, iaitu pencemaran laut, udara dan darat, kekurangan bekalan dan zat makanan, penggunaan minyak rendah karbon, penggunaan tenaga alternatif, isu-isu biodiversity dan kepupusan pelbagai spesies fauna dan flora akibat pembalakan pertanian pindah dan pembangunan haram. Dalam konteks sains dan teknologi, isu-isu etika dan profesionalisme dalam kalangan saintis dan penyelidik, penggunaan bahan kimia terlarang dalam ubat-ubatan, sains dan teknologi yang kehilangan value, teknologi green teknologi dan produk hijau green product. Seterusnya, matlamat pembangunan mampan SDG. SDG atau Matlamat Pembangunan Mampan merupakan teras agenda 2030 bagi pembangunan mampan yang dipersetujui oleh ketua-ketua negara dan masyarakat antarabangsa pada 25 September 2015 di Persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. SDG merupakan kesinambungan agenda pembangunan yang diteruskan selepas berakhirnya Millennium Development Goals MDG pada 2015. Ia berkaitan mengintegrasikan dan mengimbangi 3 dimensi pembangunan mampan dalam perlaksanaannya di pelbagai peringkat pembangunan dalam sesebuah negara. Berikut adalah senarai SDG yang telah dipersetujui oleh pemimpin dan warga global. Menamatkan kemiskinan dalam semua bentuk, akhiri kelaparan, mencapai keselamatan makanan dan meningkatkan nutrisi dan mempromosikan pertanian yang mampan, memastikan pendidikan berkualiti, inklusif dan saksama dan menggalakkan peluang pembelajaran sepanjang hayat untuk semua, mencapai kesaksamaan gender dan memperkasakan wanita dan kanak-kanak perempuan, mengurangkan ketidaksamaan dalam kalangan negara. Antara strategi dan langkah keterangan etika dan peradaban adalah membina pemikiran dan sikap yang betul terhadap etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat. Sejarah pada zaman kegelapan, orang para pada ketika hidup sebagai barbarisme masuk tidak berbaduran, sistem hidup tidak tersusun dan teknologi mesin tidak berkembang maju. Tamadun Islam mengalami satu ajaran perubahan yang moden dan maju dalam berbagai bidang sains dan teknologi. Contohnya Andalus dan Cordoba. Pada hari ini, Jepang, Korea, Hong Kong dan sebanyakan negara Skandinavia merupakan model negara yang memiliki etika dan peradaban tinggi. Langkah dan pendekatan Malaysia adalah sekolah memberi mata pelajaran sivik, pengkajian agama, Islam moral. Contohnya, etika dan peradaban dan falsafah dan isu semasa. Menjunjung tinggi budaya ilmu, nilai-nilai moral, akhlak
integriti. Manusia hanya dapat membina kemanusiaannya menerusi ilmu. Ilmu untuk berilmu. Ilmu adalah asas kepada melahirkan manusia yang beradab. Budaya ilmu mestilah dibentukkan melalui melaksanakan agenda besar secara sedar dan sistematik, menyediakan prasarana pembelajaran dan latihan, menyuntik ratusan juta ringgit untuk latihan guru, pensyarah dan teknokrat, memiliki akhlak dan adab yang betul. Kepimpinan yang beramanah pada zaman Khulafatul Ar-Rasyidin dipandang serius. Nabi Muhammad SAW berpesan tentang ciri-ciri orang munafik adalah ketiadaan amanah. Pihak kerajaan mestilah mengamalkan bersih, cekap dan amanah dan kepimpinan melalui teladan. Dan inilah contoh inisiatif berkaitan etika dan integriti. Bagi strategi dan langkah seterusnya ialah keterlestarian etika dan peradaban menerusi kebudayaan kebangsaan. Kebudayaan mengandungi pelbagai elemen ketara iaitu tangible dan tidak ketara iaitu intangible. Kedua-dua ini tidak boleh diketepikan apabila menyentuh tentang kebudayaan. Dasar yang selama ini menjaga kemakmuran bersama rakyat Malaysia ialah dasar kebudayaan kebangsaan. Kebudayaan kebangsaan mampu menunjukkan nilai, norma, identiti dan wajah seseorang warga negaranya. Menurut Wan Hashim 2012, elemen yang sering kali ditekankan untuk menjadi asas kepada identiti kita ialah bahasa Melayu. Oleh itu, kita mestilah bangga dan yakin menggunakan bahasa kebangsaan kita kerana bangsa jiwa bangsa. Seterusnya ialah kesepaduan sosial. Menurut tokoh-tokoh, kita mestilah bersatu padu walaupun Malaysia mempunyai kepelbagaian kaum. Bukan itu sahaja, kerajaan juga menubuhkan badan-badan bagi bertanggungjawab menasihati, melapor dan mendapatkan persetujuan jemaah menteri dan parlimen tentang sebarang isu yang berkaitan dengan perpaduan dan integrasi sosial. Antaranya ialah Panel Penasihat Perpaduan Negara, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional dan juga Jawatan Kuasa Penasihat Perpaduan Peringkat Negeri. Manakala dasar yang ditubuhkan kerajaan bagi mengukuhkan kesepaduan Malaysia antaranya ialah Wawasan 2020, Dasar Sosial Negara dan Dasar Kebudayaan Kebangsaan. Selain itu, kita haruslah mengamalkan dan menghayati 5 rukun negara kita. Nombor 1, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Bagi aspek falsafah pembangunan negara pula, di dalam falsafah pendidikan negara, kita dapat lihat bahawa Malaysia ingin melahirkan manusia yang seimbang dari segi jasmani, rohani, emosi dan intelek. Selain itu, dapat melahirkan manusia yang holistik yang akhirnya mampu memberi kemakmuran kepada diri, bangsa, agama dan negara. Dengan cara ini, kita dapat memastikan keterlestarian, etika dan peradaban. Saya, Halimatul Humairah binti Muhammadiyah, akan menerangkan mengenai pembangunan modal insan dan masyarakat minda kelas pertama. Pembangunan modal insan. Ianya adalah penting dalam perspektif kelestarian etika dan peradaban. Ramai sarjana dalam bidang sains sosial dan kemanusiaan seperti ekonomi, pengurusan dan pembangunan manusia berpandangan bahawa salah satu daripada sumber asas terpenting abad ke-21 ini adalah insan yang memiliki minda kelas pertama. Tun Abdullah Ahmad Badawi telah melancarkan pelan pembangunan modal insan yang menjadi asas kecemerlangan generasi masa depan sebagai aset Malaysia yang paling penting yang bukan hanya maju daripada ekonomi dan fizikal tetapi dari etika. 8 teras pembangunan modal insan. Yang pertama, menambah baik sistem penyampaian dan latihan. Yang kedua, memperkasakan sekolah kebangsaan sebagai sekolah pilihan. Yang ketiga, merapatkan jurang sekolah-sekolah bandar dan luar bandar.
Yang keempat, membangunkan universiti yang bertaraf antarabangsa bagi memenuhi keperluan pasaran. Yang kelima, meningkatkan peluang pendidikan, latihan dan pembelajaran. Yang keenam, membangunkan masyarakat yang kreatif dan inovatif. Yang ketujuh, mengukuhkan perpaduan nasional dan masyarakat. Dan yang ke-8, meluaskan forum perbincangan antara kerajaan, sektor swasta, ibu bapa dan masyarakat. Pihak kerajaan telah berpendapat bahawa selain daripada melahirkan modal insan yang secara spesifik diperlukan sebagai workforce pembangunan negara, kerajaan juga berpandangan betapa perlunya melahirkan masyarakat berminda kelas pertama. Kata kunci yang memacu masyarakat minda kelas pertama. Terdapat 11 kata kunci yang memacu masyarakat minda kelas pertama. Yang pertama, bijaksana. Yang kedua, berpengetahuan. Yang ketiga, berdaya saing. Yang keempat, budaya kerja cemerlang. Yang kelima, berintegriti dan bermoral. Yang keenam, menghargai budaya kesenian dan warisan sejarah negara. Yang ketujuh, beridentiti nasional. Yang ke-8, jati diri yang kukuh. Yang ke-9, budaya wacana kritis. Yang ke-10, prinsip kepercayaan kepada Tuhan. Yang ke-11, kesetiaan kepada raja dan negara. Oleh itu, berikut adalah penghayatan nilai yang dapat diperoleh melalui bab ini. Membina pemikiran dan sikap yang betul terhadap etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat. Menjunjung tinggi budaya ilmu, nilai-nilai moral, akhlak dan integriti dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Mengukuhkan kejujuran dan keazaman politik dalam memperkukuhkan etika dan peradaban serta menolak nepotisme, kronisme, politik wang dan ketidakadilan. Memiliki minda kelas pertama iaitu beretika dan berperadaban sebagai suatu strategi membangunkan sebuah negara yang progresif dan berkemajuan. Menjadi bangsa Malaysia yang berjiwa merdeka, yakin tentang kemampuan sendiri dan setaraf dengan bangsa-bangsa lain di dunia, dan akhir sekali, memartabat dan menghayati kelima-lima prinsip rukun negara sebagai tulang belakang membina sebuah negara beretika dan peradaban. Kesimpulannya, keterlestarian etika dan peradaban adalah suatu yang penting dan mesti dipertahankan sampai bila-bila pun. Hal ini kerana dalam konteks Malaysia, keterlestarian itu banyak bergantung kepada akar dan tradisi yang terbina sejak ratusan tahun yang lalu. Bukan mudah untuk membina dan membangunkan etika dan peradaban kerana ia merupakan suatu proses yang panjang. Tidak mudah untuk mencapai etika dan peradaban yang hebat seperti tamadun-tamadun lain di dunia.